Allahu Akbar, Astaghfirullah. Allahu Akbar, Astaghfirullah Nazim, Astaghfirullah Nazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa alhiqna fahma, amma ba'd. Tuan-tuan muslimin, muslimat, para jamaah yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah kita memanjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah bagi kesempatan, Allah bagi peluang, Allah bagi lapang untuk kita hadir bersama, yang mana selalu kita ulang-ulangkan. Peluang-peluang ini insya-Allah kita gunakan sebaik mungkin, kerana kita tak tahu besok ataupun lusa apakah peluang ini kita dapat ataupun tidak. Inilah yang kita duk sebut selalu. Kadang-kadang hari ini nampak sihat, esok jatuh sakit. Hari ini masih hidup, besok dah meninggal. Dan inilah yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghtanim khamsan qabla khamsin. Ambillah, rebutlah 5 peluang sebelum datang 5. Antara lain dia sebut masa muda sebelum tua. Lepas dah tuan-tuan masa muda, kita tua belakang. Tua ni 60 orang panggil tua kono, kada lagi 60. Sebab ada kata sekarang ni pemuda tu sampai umur 70 pemuda lagi. Wallahualam. Tak apalah. Maknanya rebutlah masa muda sebelum tua. Maknanya kalau masa 40 jangan tunggu 50. Masa 50 jangan tunggu 60. Kemudian masa kita sihat sebelum kita jatuh sakit. Masa kita berada ni, ada duit, ada tenaga ni, kita gunakanlah duit dan tenaga ini untuk kita infakkan di jalan Allah. Kemudian masa kita lapang ni, jangan nak tunggu masa kita sibuk. Last sekali masa hidup ni sebelum kita mati. Sebab orang kita mati sibuklah nak buat tahlil, nak buat sedekah, nak buat itu. Jadi tuan-tuan nak buat sebelum kita balik berjumpa dengan Allah. Apabila kita balik tu maknanya habis dah. Itu terpulanglah kepada anak-anak sama ada dia nak buat ataupun tidak. Tapi sebelum kita balik, kita lakukanlah sebaik mungkin, insya-Allah. Jadi inilah antara peringatan-peringatan yang perlu kita ingat selalu. Kita ingat selalu, insya-Allah. Mudah-mudahan kita tidak tersasar dalam perjalanan nak menuju ke kubur. Nak menuju ke kubur. Allahu Akbar, masya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sambung kuliah kita, kitab kita. InsyaAllah malam ni ana terus pergi kepada bab keutamaan azan.
azan. Sayyidina Bilal muazzin yang pertama yang dilantik oleh Rasulullah, dan dia di antara sahabat yang dijamin untuk masuk syurga. Kerja apa? Muazzin. Kerja dia muazzin, tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik itu ada seorang muazzin ataupun ketua muazzin masjid, Masjidil Haram. Kalau kita dengar suara azan dia bukan sedap sangat pun, tetapi suara azan tadi menyentuh hati-hati kita. Waktu itu ramai hari ni kita duk bercita-cita nak pergi ke Mekah, nak pergi buat umrah, tapi tak kesampaian. Tapi bunyi-bunyi khabar, insya-Allah 2021 akan dibuka kabarnya, hakikatnya wallahu alam. Mudah-mudahan Allah memudahkan insya-Allah. Ya, siapa dia tuan-tuan? Muazzin. Maka dengan sebab itu Imam Nawawi ni tulis lama dah cerita bab muazzin ni, iaitu keutamaan azan. Kata Imam Nawawi, kami telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law ya'lamun nas ma fi an-nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Nabi bersabda, seandainya manusia mengetahui tentang keutamaan yang terdapat pada seruan azan, dan juga berada di saf yang pertama, lalu mereka tidak dapat untuk memperolehinya melainkan dengan berebut. Apa berebut? Ada pakat-pakat nak berebut. Nescaya mereka akan merebut juga, nak duduk juga di saf pertama, berebut juga nak azan. Hak ni payah tuan-tuan. Payah. Ana jadi imam secara rasmi 10 tahun. Rasmi yang dilantik jadi imam 10 tahun, duduk di Masjid Putra. Nak ajak mari duduk di saf pertama ni bukan nak berebut, pelawar pun payah nak mari. Putrajaya lah cerita tu. Sini insya-Allah sama juga, wallahu alam lah. Jadi makna payah, terutamanya mereka beranggapan, dia kata duduk di belakang lebih clear daripada duduk di depan. Hak tu anak tak boleh jawab, tak boleh nak jawab. Dia kata kalau kami duduk depan ni, dia kata suara tu tak apa jelas, tapi kalau duduk belakang tu jelas. Wallahu a'lam. Itu reason dia orang lah, wallahu a'lam. Payah tuan. Cuma hak azan tu tak nak masalah, sebab ada juru azan dia, juru muazzin dia ada, maknanya. Tapi kalau yang tidak dilantik secara rasmi, imam kah, Bilal kah, payah tuan-tuan, payah. Kalau hak masjid yang tak ada imam ni, siapa-siapa boleh jadi imam ni, masing-masing duk bertolak. Allahu Akbar. Azan pun begitu juga. A kata B, B kata A. Azan dia kata mu azan tak sedap. Kawan ni kata pula mu azan macam mu Allah. Masya Allah tuan-tuan. Suara tu cerita lain, tapi yang pentingnya azan itu sendiri. Ada setengah doa azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada dah, orang lain dia aja boleh, tak apa. Tapi kalau ada orang yang lebih baik lagi, silakan. Tapi payah tentang hak orang lebih ni dia tak nak, tapi dia suka duk komplain. Itu masalahnya. Allahu Akbar. Bab komplain nombor 1. Nombor 1. Kalau mari nasihat lain. Ni jadi tu imam ni. Jadi tu imam, kan kita ada zikir lepas apa? Lepas semayang tu.
Dia baca tu lah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Tu imam tu sebut 3 kali. Hantar WhatsApp group kata, imam kita minta jauh 3 neraka aja, 4 lagi tak minta, dia kata. Tu dia. Itu dia nak ceritanya lah tu. Allahu akbar, masya-Allah. Nah, Allahu alam. Itu di antara dah. Jadi budaya orang Melayu ni dia suka komplain. Dia payah payah orang suka komplain ni. Tapi komplain benda-benda yang baik, nasihat benda yang baik, silakan tuan, silakan. Allahu alam. Jadi balik kepada tajuk kita, kalaulah kita tahu lau ya'lamun nas, kalau manusia tahu betapa hebatnya, tingginya nilai sebagai seorang muazzin dan berada di saf yang hadapan, kalau mereka tak dapat kecuali dengan berebut, mereka juga akan berbuat demikian. Setengah dia kata kalau melalui undian pun mereka sanggup berbuat demikian kerana nak duduk di saf yang pertama. Alhamdulillah, dalam suasana PKP ni, hari Jumaat pegawai-pegawai masjid duk tunggu. Siapa yang masuk awal penuh saf depan. Alhamdulillah, hikmah dia. Mari duduk depan. Tak saya duduk belakang, tak kata orang jawatan kuasa yang bertugas kena duduk depan. Sebab kita nak kira. Kita nak kira berapa ramai. Cukup aja tutup pintu. Kau gitu ke sekarang? Tutup. Di wilayah dia kata cukup, kami terpaksa tutup. Habis kami nak sembahyang macam mana? Di luar. Di luar. Mari pula dia kata pintu tutup, orang duduk di luar, macam mana sah kata sah pula. Allahu akbar. Itulah perbincangan demi perbincangan yalah. Wallahu a'lam. Itu nak cerita. Tu baru nak sebut bab apa? Bab azan dengan saf yang pertama. Maka begitulah juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, "Idza nudiya lis-shalah adbara syaitan wa lahu daratun hatta la yasma'a ta'dhin." Hak ni pula dia kata, jika diseru azan untuk solat, yang kita doa azan tu lah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah tu. Nah, dia kata syaitan pakat lari belakang. Pakat lari. Cuma disebut istilah di sini walahu duratun. Anda tengok semuanya ustaz kita terjemah kata terkentut. Lari tu sampai terkentut. Tak tahu lari macam mana. Mana lari sungguh lah. Lari sungguh lah disebutkan kepada kita. Syaitan akan lari dengan terkentut-kentut supaya dia tidak lagi mendengar azan. Nak lari sejauh-jauhnya supaya dia tak dengar azan. Sebab dia takut dengan azan. Takut syaitan. Hak yang jenis syaitan. Tapi ada satu lagi jenis syaitan yang menyerupai manusia, dia tak takut azan pun dia tak takut. Kita kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, dia tak masuk juga, tapi lari pun tak. Ni jenis ni pun satu hal lah. Tapi nak cerita ni syaitan. Sebab itu tuan-tuan, dalam kisah azan ni dia ada kaedah. Ada kaedah. Nak azan ni boleh semua orang azan, tetapi ada kaedah-kaedahnya, SOP-nya ada. InsyaAllah. Dia ada kaedah dia dalam nak azan. Boleh azan, tapi ada kaedahnya. Kami tak tahu kaedah azan. Tak apa, azan dulu. Azan dulu. Lama-lama dia tahu. Anda ingat dulu, kami duk ngaji pondok dulu. Orang ngaji pondok ni dia suka hafal. Orang ngaji nahu matan jumiyah hafal. Mari bab apa fiqh kan, dia punya takrif hafal. Ada ngaji dulu.
ijma' wazin adilan anis lima arifati rakit wazida ujmatan fal wasfu qad kamula. Tahun 70-an dulu hafal dulu. Kata tak tahu nak guna Ustaz. Dia kata tak apalah, hampa hafal dulu. Dia kata dulu tak tahu nak guna. Tak sampai masa dia. Apabila sampai masa dia, barulah tahu macam mana nak guna tu. Nah, kita tak hafal hari ni, nak tahu lalu. Nah, dia suruh hafal dulu. Maknanya itulah keadaannya dah. Itulah keadaannya dah. Jadi ada benda tak boleh guna hari ni. Nah, tapi akan guna akan datang. Nah, baru-baru ni anda dengar seorang ustaz ulama, dia buat ceramah, dia kata apa? Tuan-tuan tahu tak ni, masa Sambut Merdeka baru ni, tuan-tuan tahu tak, dia kata yang kita hari ni merasai nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan, kita hanya nampak hari ni. Tetapi pejuang-pejuang dulu, dia kata berapa ramai ulama-ulama yang mati, berapa ramai ulama yang terbunuh demi untuk nak menegakkan negara ni. Allahu Akbar. Jadi dia kata masa tu tak nampak, tapi hari ni pun nampak. Samalah yang kita duduk buat hari ni, dia kata tak nampak dia hasilnya hari ni, insya-Allah 2-30 tahun lagi akan nampak. Ini dia cerita nak buat Islam. Hak Nabi duk buat tu 1400 tahun dulu, barulah nampak kemudiannya, mengambil masa yang panjang. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kita balik kepada hadis ni, dia kata, jadi maknanya syaitan akan lari. Sebab itu azan ni dia punya kuasa dia, kekuatan dia luar biasa. Luar biasa. Inilah dia suruh kita azan. Dia suruh kita azan. Begitulah juga disebut daripada Muawiyah radhiyallahu anhu, katanya, aku telah mendengar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadhdhinun atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah. Dia sebut para muazzin. Kalau orang Kedah dia kata tukang bang. Bang tu azan dia lah. Tanya dah bang dah maghrib, dia tak kata azan. Mari duduk belah sini ni, orang duk panggil apa? Azan lah. Azan. Sama lah orang sini panggil azan. Orang sana dia tak panggil azan dah, dia panggil Bilal. Muazzin dengan Bilal. Kita duk panggil siapa muazzin? Mesti al-mu'minun. Kalau orang belah sana atas siapa? Bilal. Bilal tu ambil nama sempena Sayyidina Bilal yang mula-mula dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini dia kata al-muadhdhinun, para muazzin ataupun tukang azan, tukang bang, adalah orang yang paling panjang tengkoknya nanti di hari kiamat. Panjang, mudah nampak kan? Mudah nampak. Orang tinggi mudah nampak ni, a'naq ni tengkok panjang. Allahu Akbar. Sebab itu orang dia jadi muazzin ni tuan-tuan, kadang-kadang dia punya tengkok ni pun panjang, napas pun panjang. Masya Allah. Ada dulu kami di Masjid Putra tu ada seorang muazzin, orang Sabah. Dia punya azannya panjang, Masya Allah. Kadang-kadang kalau orang Arab ni, Arab yang erti lah, Arab pun banyak juga. Hak tak erti jugalah, tapi hak yang erti bertampin dia. Ya Syekh, kata dia, panjang sangat azan kamu tu. Kan dia orang lagu ni, dia duduk lenggok lagu dengan lagu dia. Sekejap lagu Syika, sekejap lagu Nahwan, sekejap tak ada lagu. Panjang dia. Sebab azan muazzin kalau Sayyidina Bilal ataupun kalau kita pergi masjid utamanya di Arab nah,
tak ada lah panjang sangat. Lepas tu tiap-tiap hari Jumaat kalau dia bertugas, imam besar bagi peringatan, jangan panjang sangat no azan, kata dia. Dia payah, dia duduk biasa gitu. Tapi sekarang tak ada, dah tukar balik ke Sabah. Ini maknanya orang yang panjang nafas. Nah, kita doa hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Boleh lah itu. Nah, tak apa, tak sedap tak apa. Nah, kau macam mana muazzin kita? Tak sedap tak apa. Orang kata tak sedap, alhamdulillah, tak apa, ada salah dah. Bukan sedap tu yang Allah nak kira, tapi yang betul dia punya kaedah dan sebagainya dia sebut kepada kita. Sebab itu dia kata ternyatalah orang yang tinggi dan mudah dilihat ramai, dan ini adalah satu keistimewaan bagi tukang bank ataupun para muazzin dari yang lain-lainnya. Maknanya dia tinggi, tengkok tinggi, panjang, orang nampak dia lebih. Maknanya kelebihan orang yang menjadi muazzin. Jadi muazzin, Allahu Akbar. Jadi nak jadi muazzin ni komitmen dia cukup tinggi. Cukup tinggi. Maknanya sebelum masuk dia kena ada dah. Sebelum nak qomat dia kena minta izin dengan tu imam. Dia tak boleh qomat terus. Dia nak kena tengok imam adakah. Dah imam ada buat syarat ni nak qomat ni. Tapi sekarang ni banyak yang ada bantuannya, mudahlah. Habis dah masa dia dah nak solat dah, dia pun tengok imam ada ke tak ada. Tapi alhamdulillah kita di sebelah di sini ni agak mudah, sebab Bilal ada biliknya, imam ada biliknya. Kadang-kadang di kampung tu Bilal sampai awal tu imam sampai belakang, duduk pula belakang tu, belakang pula duduk belakang tiang. Dia pun duduk tengok kiri kanan tak jumpa. Jadi masalah juga. Sebab itu orang yang jadi Bilal ni, dia juga akan merangkap menjadi imam. Sebab tu Bilal kena duduk di belakang imam. Apa-apa berlaku kepada imam, dialah orang yang paling aula bertanggungjawab. Timbul persoalan imam kan lebih baik ataupun Bilal lebih baik atau muazzin lebih baik, akan dijawab selepas ini. Ada jawapannya lah, insya-Allah. Nah, ada dia sebut kepada kita. Baik. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu katanya, aku telah mendengar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasma'ul mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Disebut tidak mendengar jangkauan suara muazzin jin atau manusia atau apa sahaja, melainkan ia akan menjadi saksi baginya di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Ini dah kehebatan, kelebihan muazzin. Allahu Akbar. Kata pengarang ni, banyak hadis-hadis tentang keutamaan muazzin, terlalu banyak disebut. Ni dia hanya bawa beberapa dalil-dalilnya ataupun hadis-hadisnya berkaitan dengan azan ataupun muazzin. Jadi para sahabat kami, kata Imam Nawawi, para sahabat kami mereka berbeza pendapat tentang azan dan imamah, menjadi muazzin dan menjadi imam. Imamah dipanggil imam, ataupun muazzin. Mana satu yang lebih afdal? Mana satu lebih afdal? Jadi dalam menjelaskan hal ini ada 4 pandangan, 4 wajah dalam nak menilai ni siapa yang lebih afdal, Bilal kah imam.
Harap-harap lepas ni imam ngambil air dengan balah pula ni balah pula sudah. Ni disebut dalam kitab ni ada 4 wajah, 4 pandangan. Yang as-sahnya, yang lebih tepatnya, yang lebih aulanya, azan lebih utama. Azan, muazzin tu lebih utama. Kedua, barulah imamah, barulah apa? Imam. Itu disebut. Ketiga, sama-sama keutamaannya. Imam dengan Bilal sama-sama. Hak mula dia kata Bilal ataupun muazzin. Yang kedua dia kata imam. Yang ketiganya sama-sama. Imam pun sama, Bilal pun sama, ataupun muazzin pun sama. Yang keempat, pandangan yang keempat kata, jika diketahui diri orang itu dapat menyempurnakan hak-hak imam dan terkumpul padanya semua syarat, maka ketika itu menjadi imam lebih utama. Lebih utama. Kalau tidak, maka tukang azan lebih utama. Maknanya imam yang mengetahui belakang, masbuknya, muwafiqnya dan sebagainya tahu belakang yang berkaitan dengan solat. Kalau dia imam tadi mengetahui keseluruhannya, barulah di saat itu dia lebih aula dan lebih utama daripada muazzin. Ini perbincangan ulama, perbincangan ulama. Tapi dari segi realiti kita hari ini, imam dengan Bilal ni, kita letaklah imam duduk di hadapan, di hadapan. Kalau dalam grade jawatan ni pun imam lebih tinggi sedikit berbanding dengan Bilal lah. Itu kiraan kita lah. Tapi dalam hal ini ada 4 wajah, 4 pandangan, 4 pandangan. Kalau imam tu mengetahui keseluruhan kesemuanya ilmu-ilmu berkaitan dengan keimaman dia, maka di saat itulah dia lebih. Tapi ada setengah imam yang tak tahu mana. Wallahu a'lam. Pernah berlaku imam jadi imam lah, mayang asar, mayang asar. Mayang asar ni berapa rakaat tak? 4 rakaat. 4 rakaat. Entah macam mana rakaat kedua tu, okeylah baca tahiyat pertama, maknanya patutnya 2 lagi. Masuk rakaat yang ketiga, rakaat yang ketiga dia pun bagi salam kiri, salam kanan. Maka ada yang sebut subhanallah, dah habis tu makmum pun kata, tuan imam tak cukup sembahyang. Itulah dia kata bising sangat budak-budak tadi. Dia apa alih marah ke budak-budak. Adalah budak-budak, memang adalah di masjid ni. Itu satu hal. Sepatutnya dia tak payah duk sebutlah budak-budak ke apa. Pastikan betul kasih sembahyang 3. Katanya betul. Bangunlah, Allahu Akbar, tambah 1 rakaat lagi sebelum bagi salam pula tu, sujud sawi, selesailah. Jangan pula habis-habis sembahyang 3, okeylah kita sembahyang semula. Tu tak apa cerdik lah tu. Bukan tak apa cerdik lah, maknanya tak tahu dari segi hukum. Zaman dulu, maaf cerita kan, zaman dulu orang jadi imam tak ada bayar gaji apa, tak ada bayar gaji, tak bayar allowance. Orang kampung je, yang masa musim padi kami lah, ada yang bagi zakat fitrah, zakat padi dan sebagainya, tu aja. Jadi itu imam. Apabila kerajaan telah memperuntukkan imam dibayar allowance sekian, Bilal dibayar allowance sekian, Noja dibayar allowance sekian, pakat berebut belakang. Zaman dulu tak ada orang nak jadi imam ni. Sebab itu tu imam tu daripada dia mula jadi imam sampai ke mati. Jadi yang duk berebut ni tak apa kalau dia memenuhi syarat. Tapi dia tak memenuhi syarat. Sebab itu kita apabila orang minta nak jadi imam ni, tak temu duga. Temu duga ni maknanya sedikit sebanyak tahulah maklumat. Tahulah maklumat sejauh mana. Allahu Akbar.
baru-baru ni JAKIM nak cari imam-imam rawatib, imam rawatib lah untuk di masjid utama tu. Ramai yang pakat minta, kebanyakan hafiz lah, yang hafiz. Ada kawan cerita hak yang Quran tu okey, Al-Quran tu okey lah, mereka hafiz Quran, tapi mari bab nak tanya bab fiqh, mari hak sunat hai'ah dengan sunat ab'ad pun tak tahu, tak boleh nak beza. Jadi maknanya beratlah. Baik itu apabila nak jadi imam ni, bacaan tu satu, hak fiqh ni pun nak kena tahu. Jangan duk baca Quran kemudian nyamuk mari gigit kaki, tunduk dulu, garu kaki dulu. Jadi cerita ni cerita yang berlaku, maknanya nak kena tahu, nak kena tahu. Wallahu alam, Allah alam. Jadi balik kepada apa yang disebutkanlah kepada kita, itulah antara imam dengan Bilal yang disebutkanlah di sini. Kemudian disebut, ketahuilah lafaz azan itu memang sudah terkenal dan tarjih, yakni mengulangkan lafaznya adalah sunat dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i. Iaitu apabila muazzin itu menyeru azan dengan suara yang tinggi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia disebut tu. Maknanya Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kemudian dia mengatakan dengan perlahan-lahan, dengan didengar dirinya dan orang-orang di sisinya sahaja. Apa kata dia? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia sebut. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maknanya sebelum dia kuat tu, dia sebut dulu yang perlahan-lahan tu, disebut sebagai tarjihnya, ulang dulu. Sebab itu sebelum dia pergi nak azan ni, dia sebut dulu. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha wa asyhadu an la ilaha illallah. Itu dia. Itu sebut kat kita. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini di antaranya lah. Yang mana aku bersaksikan bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksikan bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kemudian barulah dia menyeru sekali lagi dengan suara yang keras, asyhadu an la ilaha illallah. Baru dia kuat. Tapi dia mula dulu tarjih tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maknanya itu tarjih dulu sebelum dia nak apa? Dia nak dengan suara yang kuat. Wallahu a'lam. Ini antara lain yang disebutkanlah kepada kita. Dan taswib ni apa? Tasawwaw ya bah, taswib juga sunat dalam mazhab kami. Apa taswib ni? Maknanya ucapan, iaitu selesai saja hayya 'alas salah lalu disebut as-salatu khairum minan naum dalam azan subuh. Dipanggil taswib ataupun ucapan itulah. Ucapan itu. Masya Allah. Sebanyak 2 kali, yang maksudnya sembahyang itu adalah lebih baik daripada tidur. Bagi tahu dah tu, panggil mari semayang, kemudian kata mayang itu lebih baik daripada tidur. Tapi sebut kau Arab tak faham juga kau macam mana tu. Dia kata tidur lah, dia main tidur dulu ni. Ini benda yang disebutlah kepada kita. Yang disebutkanlah kepada kita. Cuma nak disebut naum tu panjang ke pendek?
dulu muazzinnya as-salatu khairum minan naum. Adik kata ustaz, kalau panjang tu macam duduk tidur. Tapi sekadar tidak panjang sangat, as-salatu khairum minan naum, cukup dah, memadai dah. Nah, azan dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahumma rabb hadhihi an-nafs. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulannya dia kata jika ditinggalkan tarjih dan taswib, maknanya dia tak ulang ataupun dia tak sebut as-salatu khairu minan naum, sah ke azan tadi, mengikut ulama sah azan tadi, azannya sah, tapi dia tinggal yang afdal lah. Dia tinggal yang afdal dari segi azannya sah. Yang tak sah azannya adalah azan kanak-kanak yang belum memayyiz, yang tak tahu nak beza lagi, tapi yang dah pandai membezakan baik buruknya, walaupun kanak-kanak yang belum balik, sah dia punya azan. Begitulah juga dengan perempuan, tidak sah azan dia. Cuba bagaimana orang kafir yang azan, orang kafir yang azan, setengah-setengah Cina kampung ni dia pandai azan. Ni khilaf di kalangan ulama. Kata ulama, kalau dah dia azan ada kalimah syahadah, dia telah memeluk Islam, sah azan dia. Tapi ada setengah ulama kata tak sah. Allahu a'lam.
Jadi itu perbincangan di kalangan ulama. Jika sekiranya orang kafir berazan dan mengucap 2 kalimah syahadah, berarti dia telah memeluk Islam menurut mazhab yang sahih dan yang terpilih. Disebut dah. Dan berkata setengah kata sahabat kami belum dikira masuk Islam, dan tidak ada khilaf bahawa azannya tidak sah. Maknanya sah lah. Itu maksudnya lah. Sebab bila dia mula-mula menyuruh azan, belum dihukum menjadi Muslim. Tak selesai lagi lah. Jadi apabila tadi ni dia ada mengucap, lepas mengucap dia nak kena apa? Nak kena yakin dan sebagainya. Itu perbincangan ulama. Jadi dalam bab ini kata pengagang, banyaklah cabang-cabang hukum yang dibicarakan di dalam kitab-kitab fiqh. Banyak lagi lah. Jadi itulah sedikit yang kita bincangkan malam ini, ya. Apa tu? Berkaitan dengan muazzin sahaja. Jadi insya-Allah sikit sebanyak yang kita dah tahu, alhamdulillah. Yang tak tahu, insya-Allah dapat ilmu baru. Yang dah tahu lebih memantapkan lagi. Baik itu pergi tanya setengah-setengah muazzin, tahu tak tarjan? Tak tahu. Kalau ulang-ulang balik, dia orang tahu. Macam setengah orang kampung tanya Fatihah, tak tahu, tapi alhamdulillah tahu. Jadi begitulah keadaannya lah. Itu keadaannya. Walaupun insya-Allah sikit sebanyak kita dapat pada malam ini. Wallahu alam. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.